kisah antara perusuhan atau pergaduhan antara kaum Dayak dengan Madura, saya tekan sini Madura. Okey, sejarah suku Dayak versus suku Madura. Saya tutup dulu lagu ni. Mungkin banyak orang Malaysia tak tahu ya, pergaduhan yang atau perusuhan. Saya rasa ini kerusuhan, pergaduhan antara kaum Madura dengan Dayak, dan juga ada juga Madura dengan etnik Melayu sendiri. Dia panggil tragedi Sampit. Sampit naik Dayak lah. Dayak banyak lembing Sampit. Ini masa saya bekerja di Sanggau, Kalimantan Barat, driver atau pemandu jeep ni adalah terdiri pada etnik Dayak, tapi dah masuk Islam sebab dia kahwin dengan orang Melayu. Mukanya lebih kurang ni macam ni. Lupa dah nama dia. Apa yang nama dia? Dah lupa sangat dah. Nampak kepala kena potong. Tahun dalam 97, 98 macam tu lah agaknya ya. Memang teruklah Dayak lawan dengan bergaduh dengan Madura. Pada mulanya saya ingat Madura ni macam etnik orang orang asli juga lah, macam kalau dekat Sarawak tu kita pernah dengar orang Iban, orang Melanau, orang apa lagi ya, Iban, Melanau, Dayak kan. Jadi saya ingat Madura ni macam salah satu daripada etnik inilah Dayak, Iban tu rupanya tak ya. Madura ni rupanya majoriti mereka ni beragama Islam, and then mereka ada satu tempat, satu negara ke pulau ke memang nama Madura, memang dia orang asal orang Madura. Jadi bila dipanggil orang Madura ni memang dari negeri itu lah. Macam kita panggil kalau kat Malaysia ni orang Kelantan memang asal daripada Kelantan kan, orang Perak memang asalnya daripada Perak lah. So Madura ni memang berasal daripada Madura, and then dia orang ni kebanyakannya orang Islam. Jadi saya tak tahu macam mana dia orang ni macam ialah macam ramai-ramai datang ke Kalimantan Barat. Saya dapat bayangkan Madura ni sekarang ni macam orang Rohingya. Macam kaum Rohingya yang migrate, yang datang ke Malaysia. Macam itulah baru saya dapat macam bayangkan dia punya kenapa, why, apa dah. Itu lebih kurang lah nak kait-kaitkan kan macam mana saya nak bayangkan. So Madura ni sifat dia keras, kata ni memang perangai dia macam orang Rohingya lah, yang jenis tak berterima kasih bila orang dah tolong, dah ni lepas tu bila dah boleh survive tu dah mula start naik kepala, mula jadi samsing, mula minta macam-macam kat kerajaan. So ini yang berlaku rupanya kat Kalimantan Barat sebelum peperangan etnik ni yang memang dahsyat. Ya, banyak beratus juga lah orang Madura mati, orang Dayak mati, tapi kerajaan Indonesia waktu kami ada di Kalimantan, waktu suami saya bekerja di sana, dia tak boleh dipaparkan dalam newspaper mereka. Diharamkan, memang tak boleh langsung. Tapi saya bernasib baik juga, saya dapat tengok gambar-gambar yang dia ambil oleh orang individu, gambar sekeping-keping tu, gambar kerosakan, kemusnahan, kematian yang memang ngeri lah. Saya dapat tengok macam mana gambar perempuan bunting hangus, kena bakar kepala. And then suami saya
masa peperangan ni tercetus, memang ada di Sanggau, memang buka ladang kelapa sawit di sana. Sebabkan dia tu, Sanggau tu kawasan Dayak, jadi dia agak selamat lah sebab dilindungi oleh ketua Dayak di situ. Dan suami saya ni bukanlah daripada orang Madura, jadi Dayak ni bila dia cari orang Madura, dia akan cari orang Madura. Jadi waktu suami saya bekerja di sana, memang banyaklah orang Madura yang mati, yang dilapah dadanya dan diambil jantungnya. Dia orang mamah tau, dia orang akan makan, Dayak akan makan. Jadi depan suami tu saya kata, Allah, kira kuat jugalah sebab dia memang pegang jantung Madura tu yang panas-panas tu. Bila ketua Dayak tu suruh makan, katanya dia tak boleh nak makan, dia kata cukuplah sekadar pegang. Jadi dia pegang jantung tu. Aduh, itulah yang diceritakan pada saya, dan saya memang tengok gambar-gambar yang diseludup keluar lah, maksudnya yang dapat ditengok oleh orang individu, memang teruk. Lepas tu itu masa Madura bergaduh dengan Dayak. Kemudian dia berperingkat-peringkat. Bila dah tenang sekejap, nanti ada lagi pergaduhan. Kali ni pula pergaduhan di bahagian Pontianak antara Melayu dengan Madura pula. Kadang-kadang waktu tu kalau 1997 saya dapat bayangkan macam kita orang Malaysia ni berada di era 80-an ataupun waktu tegang, waktu 31 Mei, bukan 31 Ogos, 3 kita selalu duk ini apa ya, 3 Mei lupa. Aduh, sejarah yang pernah terjadi pergaduhan paling tragis antara orang Melayu dengan orang Cina situ ya. Kita panggil kalau 31 Ogos tu ni apa Mei ya. Memang kalau kita ulang-ulang balik, bila teringat balik masa tu, kita macam saya sekarang, waktu itulah, sekarang ni umur saya dah dalam ni kan, dah masuk 6 siri. Sekejap-sekejap ada curfew sebab dia punya tension tu, dia punya hubungan antara orang Cina dengan Melayu masa tu. Kalau anak bergaduh je siap bawa puak. Dia akan bersangkut paut dengan keluar mak bapak tu, keluar ni, kemudian akan keluarlah satu kampung, satu pekan akan bergaduh perang besar. So nanti adalah curfew, kena ni, tak boleh keluar rumah, kena perintah berkurung. Jadi pada 90-an saya dapat bayangkan keadaan di situ pada tahun tu, waktu saya berada di sana, macam keadaan kita tahun itulah 70-an macam tu. 20 tahun lepas. Tak sampai hati tengok kepala tu. Banyaknya kalau yang Madura tu orang Islam ya. Suku Dayak ni dia orang banyak pakai lembing, pakai pedang. Sumpit. Kemudian dia orang ni bila nak berperang, dia orang akan panggil dia orang punya paling tinggi lah, dia panggil Panglima Burung. Panglima Burung ni kononnya ada kekuatan yang luar biasa, mistik, macam itulah, macam itu paling atas lah. Bila dapat arahan tu, kata nak darah Madura ke, nak jantung Madura ke apa, dia orang ikut lah. Okey, ini baru pergaduhan antara Dayak dengan Madura. Yang saya nak cerita dekat Pontianak tu Melayu dengan Madura. Masa tu saya ikut suami saya ke Pontianak. Nasib kami baik sebab waktu sampai tu agak petang. Bila petang tu baru habis pergaduhan. Jadi boleh nampak bandar Pontianak tu, kemusnahan dia. Mana kita nampak setiap jalan tu ada kayu-kayu penghadang yang dibakar.
Cuma waktu kami sampai tu api tak adalah, cuma tinggal bara-bara. Ada orang yang duduk keliling tu masih adalah yang budak-budak muda yang pakai ikat tak apa tu kain merah ke atas kepala dengan pegang ni, semua perhati jeep kami lalu. Mereka tak buat apa sebab mungkin mereka sendiri tahu yang kami ni bukan orang situ. Jadi mereka cuma perhati. Sepanjang kami bawa driver suami bawa jeep tu, memang bawa dengan perlahan sangat. Saya tengok macam pegang cowboy. Nampak ada yang pegang tentera pegang bazooka. Adalah tentera-tentera, and then kita nampak dia punya beca yang di beca-beca banyak dikumpulkan yang tinggal rangka yang dah terbakar. Begitu juga gerai-gerai. Memang tak serupa Pontianak yang sebelum tu yang kami pernah pergi. Jadi rezeki kami agak baik sebab ada satu bilik yang kata suami itu yang terakhir sekali di Pontianak, bilik hotel yang ada. Sebab selepas tu suami dengar ada pemberita Mak Saleh yang datang nak cari bilik untuk tidur, memang dah habis. Satu Pontianak memang dah habis tempat tinggal, tempat tidur malam tu. Punya sesatnya. Esoknya kami tak duduk di Pontianak dah kami sebab suami dah ambil tiket untuk ke Jakarta esok pagi tu pukul 10, tapi kami keluar awal. Jadi gelap-gelap lagi kami dah keluar ke airport pergi ke Jakarta. Saya rasa ke Jakarta mungkin tidur dalam 3 malam macam tu lah. Bila pulang tengok Pontianak tu dah tak ada langsung, dah bekas-bekas bakar, bekas-bekas yang rusuhan, kayu-kayu pun. Jalan dia jadi bersih balik, macam tak ada berlaku apa-apa. Itulah yang bagusnya Indonesia. Memang ni batu berita pun senyap, tak ada langsung kisah-kisah pergaduhan ni, tak ada gambar, tak ada apa dalam kompas. Satu paper pun tak ada cerita ni. Jadi bila kami pulang, kalau kami nak cerita pada orang luar kisah yang terjadi hari itu, memang orang takkan percaya. Siapa yang tak pernah masuk dan tak pernah duduk dalam Indonesia, dia tak akan percaya benda ni berlaku. Cuma kebelakangan ni mungkin sensitiviti dia dah berkurangannya. Jadi bila dah internet dah ni, orang dah mula upload gambar. Ni sekarang bila kita tengok balik ni baru nampak kan. Tapi sebenarnya banyak lagi gambar yang lebih dahsyat daripada yang pegang kepala ni kan. Ada yang atas tombak kepala tu, atas memang dia pegang cucuk atas tombak. Perempuan mengandung macam mana dia belahnya perutnya. Memang banyak, tak tahulah kan. Ada tapi belum jumpa lagi, wallahualam. Okey, sekian dulu ya. Assalamualaikum.